لا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن حكما وإماما ودليلا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, kita mulakan majlis ilmu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi semakin baik hubungan kita dengan Pencipta kita Subhanahu wa Ta'ala, dan sama-sama membaca doa agar Allah tambah ilmu yang berkat dan baik kepada kita. Hubungan kita dengan Pencipta Al-Quran, Rabbi zidni ilma. Moga-moga Allah mustajabkan doa yang kita minta kepadanya, kerana kita amat berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara yang pertama pada pagi ini, kita mulakan dengan satu doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ja'alna sabura. Ya Allah, jadikan kami orang yang sentiasa bersabar. Waj'alna syakura. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang sentiasa bersyukur. Waj'alna fi a'yunina saghira. Jadikanlah kami pada pandangan mata kami amat kerdil, lemah, kecil. Wa fi a'yunin nasi kabira. Dan jadikanlah kami pada pandangan manusia lain kami adalah orang yang hebat, besar dan mulia, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah makbul doa kita ini. Kita sentiasa syukur kepada Allah, sentiasa sabar menjalankan amalan ibadat sebagai bekalan akhirat kita. Sentiasa kita ini dipandang mulia oleh makhluk lain, oleh manusia lain, sentiasa menghormati dan menjaga adab-adab bersama kita. Dan semoga kita sentiasa nampak kekurangan diri kita, iaitulah jadi kecil pada pandangan mata, nampak kita banyak dosa, maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah kita berdoa kepada Allah, perkara yang lain saya amat ambil berat dalam bab menjaga ilmu ini, maka sama-sama kita renung. Apabila mana-mana ustaz ataupun pentazkirah memulakan Bismillahirrahmanirrahim, sunat yang dituntut diam sekaliannya, walaupun tidak wajib. Kemudian dia mula dengan puji Allah, kita amin tiap-tiap di hujung pujian itu. Itu tanda kita berkumpul di hadapan Allah di majlis yang Allah suka dan malaikat Allah suka. Itulah adab-adab tata susila yang kita perlu kena jaga. Yang ni bukan dia marah, bukan ni teguran yang baik, supaya kita hadir tidak jadi sia-sia. Jadi sampai habis doa yang dibaca, kita amin pelan-pelan dalam diri kita. Sebab ketika itu majlis yang dihadiri, para malaikat Allah turun dan mengelilingi kita
dan malaikat sedang memuji kita dan mendoakan kebaikan rahmat kepada kita. Kita amin, semoga doa kita minta dan diminta juga oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat ilmu kita jadi alim kita walaupun apa tugasan yang kita buat. Janji kita alim, yakni alim diri. Alim diri ini boleh membentuk kepribadian diri kita sendiri. Itu sedikit nasihat sama-sama kerana sebab apa? Nabi sabda ad-dinun nasihah. Agama Islam ini semuanya nasihat. Maka para pendidik, ustaz ke pentazkirah, kalau dia tidak berani menasihati masyarakat, saya terus sebutlah, tak payah duk ajak orang. Duduk seorang-seorang, pergi duduk tang lift, buat kerja lift, niaga, kuitiau senang. Dah tak ni cukup mengajar apa, nak main mengajar nak apa. Kena sebut, bukan kita marah dah, tapi nak peringat adab dengan Allah bukan sama dengan manusia. Itu sahaja yang kita nak peringatkan. Tolong jaga adab dengan Allah, sebab dia jaga dengan Allah, Allah pasti jaga kita berganda-ganda banyaknya. Itu sahaja rahsia di alam dunia. Allah jaga kita bila mana kita menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, walaupun sekecil-kecil perintah Allah, bukan yang besar. Sebab apa? Manusia tidak akan mampu buat perkara besar apabila tidak pernah melakukan perkara kecil. Mana reti buat? Sebab tu mengaji sekolah, dia darjah 1 dulu, tadika dulu. Mana ada universiti dulu, kemudian tadika? Tak ada. Tuan-tuan pun tak mahu ni, tahun depan masuk tadika. Siapa pun tak mahu. Dia kata tak pernah orang buat, tapi kita dah buat. Itu antaranya. Jadi kita mengaji ikut juga tertib dia. Umur ni mengaji macam mana, umur ni sukatan apa. Law ni dah habis dah kita mengaji, kita buat kerja cari ilmu hukum hakam, halal haram. Sebab sepanjang kita hidup, halal haram kita belum belajar sehingga khatam. Siapa khatam mengaji halal haram? Cuma tahu agak-agak betul ya. Bila tahu agak-agak tu lah, kadang-kadang benda yang tidak wajib kita kata wajib. Pengalaman dia, saya mengajar yang senangnya, baca a'udzubillah dalam Fatihah dalam sembahyang, ada orang kata wajib. Yang seronoknya ustaz mengajar kata wajib. Ustaz pun orang beri cangkelewang ya. Dia pun elong kata tak baca kitab ke apa ke? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak pernah ada pendapat kata wajib. Sama ada dalam sembahyang atau tak sembahyang. Melainkan sunat yang dituntut itu ada. Dia kata wajib. Kemudian bila wajib, anak murid ni zaman lah tanya, ustaz, dia kata kalau tu, kalau siapa tak baca tak sah. Dia kata tak sah, dah wajib. Fatihah 7 ayat tambah wajib dengan auzubillah 8. Tak kena dah, itu dah guna ni, selesai dah. Jadi tidak pernah wajib pada membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik, pagi ini kita sambung tazkirah kuliah kita ini berdasarkan kitab Hidup Ibadat. Semoga ibadat ini benar-benar hidup, yakni wujud, ada, kita menghayati amalan ibadat. Semoga apa yang kita mengaji sampai bab ini dan bab yang lalu benar-benar menjadi ikutan kita, kerana kita umat Nabi Muhammad berjanji akan ikut jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu antaranya. Baik, tajuk dia wuduk pada pagi ni. Wuduk ni ialah ayat semayang, mengambil ayat semayang dia dah. Baik, hendaklah sembahyang mesti ada ayat sembahyang. Wajib nak semayang sefardu atau sunat, segala nama semayang wajib ambil ayat semayang. Jangan ada orang duk kata semayang mayat tak payah ambil. Tak ada. Ada. Saya tahu, saya mengajar, saya tahu.
kita tak mengajar, tak jumpa. Pergi Korea jumpa, dia kata ambil semayang tak payah ambil mayang-mayang, tak payah ambil mayang. Pendapat yang jelas, apa nama semayang, wajib ambil wudu. Selesai. Apa makna semayang? Semayang dia kata setiap perbuatan perintah Allah yang dimulai dengan takbir ihram, ada bacaan ini Fatihah, kemudian disudahi dengan salam, itu solat namanya. Ada takbir ihram, ada baca Fatihah, ada salam, itu sembahyang. Wajib berwuduk dan wajib menjaga segala peraturan syarat sah sembahyang. Itu hurai macam-macam. Yang banyak dia kata tak ada rokok, tak ada rokok, tak payah ambil sembahyang. Ada pula. Ada ni nampak tak ada di masjid-masjid ada orang ajak gitu. Yang tu kadang-kadang kita sajalah, kita pergi siasat, bukan buat tindakan. Kita tegur, tapi orang kampung kata apa? Oh, mereka ni nak halang pengajian. Bukan nak halang, dia ajak semayang, mayat, tak ambil yak semayang. Yang tu kita tak bagi tu. Kita nak suruh dia ajak, ambil yak semayang. Kalau nak ajak orang di masjid tak ambil semayang, tak payah mengajar. Memang orang tak mahu ambil pun. Apa dia ajak benda yang sia-sia? Kita nak ajak betul wuduk je baik. Semua nama semayang. Apa semayang? Dimulai dengan takbir ihram, ada bacaan Fatihah dan disudahi dengan salam. Itu semayang nama dia. Bila ada tu nama semayang. Semayang dia kena ada wuduk. Baik. Kemudian itu dalam bab berkaitan wuduk, sama ada semayang fardu atau sunat, kena ada yang semayang. Baik. Kemudian sujud syukur macam mana lah? Syukur ni dia ada takbir, ada salam, ada bacaan, hanya bacaan sujud itu. Bacaan itu dikira bacaan yang disyariatkan walaupun tak wajib, namanya seperti semayang juga. Jadi orang main bola pakai seluar pendek nampak lutut, dia jaya lah, dia pun nabuh gol ke, keeper ke, sujud syukur, tak sah. Tak sah. Dia berkata Arab buat lah. Arab pun macam kita, jangan kira Arab. Kita pun tak semayang, tak semayang. Arab pun tak mengaji, sama dengan kita. Sama kita. Kita suka tak mereka Arab, bukan baca bab Arab, baca bab Islam. Arab pun awak ingat semua mengaji. Tu yang duk main mengajar di sini ada tu. Jangan kata dia daripada Arab, kita kata dia ni bagus ni boleh mengajar apa kitab. Dia ambil bidang hiburan, musikal, mengajar kitab jenuh. Dia mengaji sana bahagian musik, ada yang mengaji sana bahagian sukan. Sebab tu dia baru dalam bola pemenang, dia belajar juga. Awak ingat tak? Ada yang duduk sana mengaji bahagian dia panggil engineer. Dia pun bagi kitab fiqh. Terkejut orang tu. Dia pun tak Arab apa tak erti. Dia bagi engineer. Mai buat jenis-jenis apa ni, bolehlah plan ke, tok batu bata lah, landscape ke apa. Tiba-tiba bagi kitab fiqh bab wuduk, dia pun terkejut lah. Cuma bab wuduk ni orang Islam jadi kebiasaan, tapi sah tak tahu ni. Baik, itu antaranya. Baik, kita baca habis tu. Semayang. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya anak kunci syurga ialah sembahyang. Miftahul jannati as-salatu. Anak kunci syurga sembahyang. Jelas kan ni? Sebab itu selepas seorang hamba melintas siratul mustaqim, baiklah, bab sirat, di tiang sirat, nak lintas di syurga itu, dalam Quran sebut wajib, seorang pun tak akan terlepas melintas siratul mustaqim. Tak ada yang terlepas. Susah dengan payah aja, dengan panas api neraka. Lepas dia di tiang sirat, berdepan ia pintu syurga. Ketika itu pintu syurga dikunci. Sebutlah hadis, bila kunci tak boleh masuk juga, lepas tak boleh masuk juga. Maka datanglah
syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, membuka pintu syurga, barulah ia diizin masuk oleh para malaikat penjaga. Maknanya siapa tak mengucap tak boleh masuk juga. Lintas seronok dah, tak boleh masuk juga. Kunci tak ada dah. Anak kunci syurga sembahyang. Dia tu ustaz kata tadi syahadah yang dibaca dalam sembahyang. Mana kata anak kunci dia sembahyang lah. Syahadah yang dibaca dalam sembahyang, ada baca di luar tak kira. Kena baca lah, tapi syahadah yang dibaca dalam sembahyang, kerana syahadah dua mengucap itu dalam sembahyang fardu dan sunat adalah wajib dan syarat rukun sembahyang. Tak baca tak sah, tak sembahyang langsung tak ada. Maka nak sebutlah tak ada harapan masuk syurga. Nak masuk kena ikut Allah Subhanahu wa ta'ala. Samalah kita kerja pun, nak dapat semua kelebihan-kelebihan dia, kena patuh pada peraturan Islam, pada syariat. Tak patuh tak ada. Nak buat kelim-kelim OT sebagainya apa semua, dia haram tak pi. Siapa nak sokong, siapa nak bagi? Orang tahu pula dia tipu, tak apa, lepas tu orang tahu, siapa nak bagi? Pasal dia tak buat. Allah Ta'ala lebih tahu tak akan bagi masuk syurga, melainkan orang tu buat apa yang Allah perintah. Baik sembahyang, wudu, anak kunci syurga juga. Kemudian apa sembahyang, dan anak kunci sembahyang ialah wudu. Sembahyang pula nak mengesahkan dia itu pertama sekali sembahyang. Sembahyang tu penting. Kalau banyak syarat sah yang lain, tapi anak kunci solat itu berwuduk yang elok sempurna. Maka dalam bab wuduk ini ada hadis Nabi yang lain Nabi sebut dalam kitab Al-Jawharul Mawhub. Disebut dia, man tawadda'a lis-salati, siapa yang berwuduk untuk semayang. Dia nak semayang, dia ambil wuduk. Sama ada fardu atau sunat, dia ambil wuduk. Dia ambil wuduk, fa ahsanal wudu'i, maka hendaklah ia memperelokkan wuduknya. Ayat semayang kena ambil bagi elok, jelas ngaji. Ayat semayang jangan ambil main-main, jangan kalut, tak boleh, kena bagi elok. Elok ni apa dia? Rata ayat kesegalian anggota. Rata ayat kesekalian anggota. Rata macam mana pun tak apa. Ayat itu syarat dia ayat mutlak. Tak boleh mocik-mocik, tak boleh ayatnya pakai wuduk dah tak boleh. Yang tu syarat dia. Perelokkan wuduk, ambil bagi elok. Persoalan, adakah ayat semayang yang kita ambil hari ini elok? Semak muhasabah balik. Oh, semayang rajin, tak tinggal, jemaah rajin, ayat semayang elok dah. Ni baru nak ngaji bab dia elok tak, kita akan tahulah setiap anggota elok dah. Sebab Allah akan kira tiap-tiap anggota macam tu. Kemudian summa qama ila salati, kemudian dia pun pergi semayang dengan wuduk yang elok tadi, sempurna tadi. Fa innahu, sesungguhnya yakhruju min khati'atihi kayawma waladat ummu, sesungguhnya telah gugur keluar, ini gugur terbit daripada segala dosa-dosanya. Dosa dia semua keluar. Dosa ni satu yang tak nampak, tapi dia ada. Maka terbit dosa itu, gugur, jatuh dia kata. Seperti mana ia baru dilahirkan oleh ibunya, macam baru beranak balik. Maknanya siapa ambil semayang, nak semayang, dia ambil bagi elok. Nak sebut dosa dia suci habis, seperti budak fitrah yang baru dilahirkan. Budak beranak bukan dosa apa, suci elok. Nampak ni? Baik, itu Nabi bagi tahu keterangan daripada baginda Nabi SAW. Mengambil air sembahyang hendaklah secermat mungkin yang boleh. Kena buat cermat betul, sebab perintah hadis perelokkan wudu. Orang sembahyang banyak dah, saya ulang, tapi elok wudu tak ramai. Tolong ngaji di sini.
supaya ianya sempurna dan sebagus-bagus wuduk. Kita yakin dengan hati kita wuduk kita wuduk yang paling baik sekali, paling elok yang pernah kita ambil. Rasulullah SAW memerintah umatnya supaya mengambil air sembahyang hendaklah seelok-elok wuduk hadis tadi. Orang-orang yang mengambil air sembahyang yang seelok-elok dan sesempurnanya akan gugur segala dosanya bersama-sama dengan titisan air bekas wuduk yang akhir itu. Ambil sembahyang ni keterangan hadis lain sebut, tiap-tiap kita ambil dengan air ni mengalir, air menitik ke bawah. Yang gugur itu ialah dosa. Nampak ayat, hakikatnya dosa. Di mana keterangan itu disebut, Nabi sebut. Jadi benda ni perkara yang penting kita baca dalam kitab fiqh, antaranya fiqh syafi'iyah, al-fiqh islami wa adillatuh, kitab fiqh hadis nama dia. Kitab fiqh yang mengaji di masjid ni fiqh yang ada keterangan daripada hadis. Dia tak ada kata-kata hadis yang mensabitkan hukum itu. Riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Muslim, dia disebut iza tawaddu'al abdul muslim atau mukmin, apabila berwuduk seorang hamba yang Islam lagi mukmin. Islam ni keseluruhan umum, kita Islam. Mukmin ni yang percaya hukum itu, yang berwuduk elok itu Islam mukmin. Yang sembahyang ikut dan itu Islam saja. Mudah-mudahan berdoa kita jadi Islam yang mukmin, lagi beriman, percaya sungguh Allah dan Rasul. Macam tu. Siapa dia bila berwuduk seorang hamba muslim atau mukmin, fa wasala wajhahu, maka dia basuh mukanya. Ambil ayat, basuh muka. Kharaja min wajhi kullu khati'atin nazara ilaiha, dia kata bi'ainai ma'al ma'i aw ma'akhiri qatril ma', maka gugur di wajahnya sekalian di mukanya tiap-tiap kesalahan dosa yang memandang kepada dosa itu oleh matanya bersama air akhir yang menitis itu. Qatri akhiri qatril ma, titisan air yang akhir itu dosa yang paling penghabisan. Basuh muka, dosa mata dan dosa mulut gugur ketika itu. Kemudian faiza ghasala yadaihi, maka bila orang itu basuh dua tangannya pula, tangan dan tangan sampai siku namanya tangan, kharaja kullu khati'ah, gugur pula sekalian dosa, batashatha yadahu, yang tangannya pernah menyentuh dosa. Dia buat ambil barang orang, sentuh orang yang haram, dilarang dan sebagainya, dengan tangan dia menulis perkara yang ditegur syarak. Sebab dulu ulama nak hurai tak apa sampai, tangan ni buat dosa, tulis yang buruk-buruk. Sebab orang dulu nak tulis apa sangat, tulis kitab, tulis surat. Cuma tulis surat dulu ada lah sikit, dosa lah, pen biru, pen merah begitu lah. Apa lagu bola pen merah, pen biru tu saya pun lupa apa dah. Jangan marah, I love you, begitu lah. I love you, begitu. Ada juga pen merah, pen biru macam-macam lah. Ada ubi, ada batas, ada hari, boleh balas dendam ke apa, berdosa dah. Itu dah tulis begitu ya, jarang. Tapi lah di zaman kita teknologi canggih ini, dosa tangan amat banyak, mudah, tak payah baca etika tak habis, hantar tu hantar di bawah tu, dusta bohong, tangan telah buat dosa. Begitu kita tak sedar buat dosa, hantar syok lalu, gambar lawak-lawak tu kan, hantar habis. Lawak itu ada hukum agama, ada lembu korban, buat lembu main kungfu, ada
Lembu lompat bunyi macam gamak Bruce Lee. Habis lembu lompat tenang. Tuan nak beli lembu, terguling tuan tu. Nampak ni? Dalam gambar masa terguling tu tuan boleh bangkit balik. Lembu tenang sungguh, tak bangkit dah. Nampak ni? Tapi dalam gambar bangkit balik. Hantar pergi pakai lawan gelap. Senda agama, senda hukum. Hantar senda hukum agama. Siapa hantar? Anggota mana? Jari. Tekan dia. Sen pergi hantar pergi. Orang gelap 1000 orang. Baguslah jenah gelap. Nak sebut, nak bagi tahu kata hukum senda. Jangan mudah-mudah senang kita dua hantarnya. Tambahlah hantar benda-benda mengumpat, mengata sebagainya, tetap namanya berdosa. Sebab tu disebutlah zaman generasi Dajjal telah menguasai sebahagian. Nama dia. Ini kena banyak membaca hadis-hadis. Baik. Kemudian dia sebut lagi tangan yang menyentuh itu bersama juga titisan ayat yang akhir di tangan. Dosa tu gugur sebenarnya. Faiza ghasala rijlaihi, bila dia basuh pula dua belah kakinya, kharajat kullu khati'ah, keluar juga dosa-dosanya sekalian. Masyatha rijlahu, yang kakinya pernah berjalan ke tempat maksiat. Pernahkah kita berjalan ke tempat maksiat? Memang pernah. Nabi buat apa? Cegah maksiat. Tak apa, tak boleh tu. Pi nak buat maksiat, itu dosa. Nampak tak? Macam dia berhantar tu kan, main-main juga, tapi yang tu bukan main hukum, tapi ada bentuk main-main juga. Kedai toto baru buka, jadi peresmian buka kedai toto, habis makcik-makcik pergi berotong. Rupanya nombor ekor toto tak ada, dia dapat kertas seorang sekeping. Mana toto? Rupanya spot toto. Yang tu main-main nama ayah. Contoh nampak hari. Jadi lagu tu. Bisa nak sebut di sini berjalan ke tempat itu. Kita berjalan pergi mencegah kemungkaran. Sebab tu saya sebut perkara keji mungkar, kita tidak boleh terus menuduh orang itu. Sebab ada kisah di satu zaman para tabi'in, seorang ulama besar. Dia hari-hari dia pergi beli arak sebotol. Sebab dia duit tak ada, dia duit sikit, dia beli arak sebotol. Orang nampak dia, ulama ni beli arak. Tapi di zaman itu ada anak-anak muridnya yang telah terdidik. Dia bertuduh dia minum arak, tok guru minum arak. Anak murid dia tengok tak dengan mata dia minum, dia berkata tak, jangan tuduh. Dia hanya mampu beli sehari sebotol ya, duit tak ada, susah. Hari-hari beli arak. Habis stok arak kedai tu tak ada, nak isi baru. Rupanya pergi tengok di belakang rumah dia, beli balik pecahkan botol, beli balik pecahkan botol, tak ada nak kambui. Banyak botol bertimbul di belakang rumah dia. Dia kata dengan cara itu aku mencegah kemungkaran, sehari sebotol saja, kuranglah orang minum. Habis stok kedai, orang tak boleh minum hari itu. Itulah bekalan aku di depan Allah Ta'ala. Tengok nampak ni, dia pergi beli, kita beli masuk gairah jahanam. Habislah ustaz beli minum arak, sekali beli 6 botol, tu dia ustaz 6 botol habis. Tengok ni baik saja. Berjalan ke tempat itu gugur dosanya bersama titisan wuduk yang akhir, hatta yakhruja naqiyan minaz zunub, sehingga keluar suci langsung, dosa tidak ada. Sama dengan dia jadi seperti dilahirkan semula oleh ibunya. Semayang tu, makna tu orang semayang sebenarnya tidak berdosa langsung. Orang semayang ambil wuduk tu tak besar. Rupanya nak buat ibadat, kena pastikan tidak ada dosa, baru Allah angkat ibadat itu. Kita ni ikut dan saja. Bila mati ada mati, nak buat tahlil, panggil pergi di rumah, ambil semayang dah, semayang dah, baca doa. Apa ni, tak mengaji ke? Allah nak terima doa orang yang bersih, yang tak ada dosa. Buang dulu dosa, pergi doa macam tu.
Tiba-tiba dia buat tahlil habis pun di rumah kita. Memanglah kawan duit ada pengaruh banyak, ramai orang pi. Ada wuduk tak ada baru? Tak ada wuduk. Cuba renung, malaikat nak pilih hak mana? Ada wuduk ke tak ada wuduk? Orang berwuduk itulah jadi pilihan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Faham ya? Saya sebut wuduk. Kita buat banyak jadi adat baru. Tak ikut lagi bentuk-bentuk ibadat hadis Nabi. Riwayat Imam Muslim hadis sahih itu. Orang yang mengambil wuduk baik, dosanya titisan air bekas wuduk yang akhir itu. Selain daripada memperelokkan amalan mengambil wuduk itu, dah kita ambil bagi eloklah juga terlebih dahulu gigi seseorang itu disugikan. Dipanggil as-siwak, bersugi. Bahasa kita gosok gigi. Pasal apa? Sunat yang tu membersihkan dulu tempat-tempat makanan mungkin ada kekotoran dan bau-bau yang kurang baik. Suci dulu. Jadi bersugi ni disebut dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang maksudnya jikalau tidak menjadi keberatan atas umatku, nescaya aku akan suruh mereka bersugi pada tiap-tiap kali hendak mengerjakan sembahyang. Nabi sebut ada hadis dalam kitab Bidayatul Hidayah, antaranya Imam Ghazali tulis sekarang, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Jika tidak memberatkan umatku, nescaya aku perintah jadi wajib bersugi tiap-tiap kali semayang. Berat Nabi tak ada wajib. Tiap-tiap kali nak semayang 5 waktu kena bersugi. Kalau ikut asal hadis, tiap-tiap kali semayang kena bergosok gigi dulu. Tapi saya setuju, tapi nak buat tak mampu. Maka timbullah beberapa orang, antaranya ahli jamaah tabligh kan. Mereka bawa kayu sugi ibu dalam poket juga. Nak wuduk, nak wuduk. Tapi kena tahu hukum. Kalau dia kena darah, tak basuh, maka najis bersama dengan pakaian. Boleh menafikan sah sembahyang. Jadi kena basuh lagi lah. Salah nak bawa, itu syariat, syiar Islam. Tapi Nabi buat payah kot. Payah lah. Rupanya Nabi pandang jauh lah. Sugi senang. Orang lah dia nak hebat lagi. Jadi bawa beru gigi Nabi semayang. Beru gigi, kalau tak ada ubat gigi boleh beli Colgate pula, penuh pakai juga. Kena pakai seluar jin tak. Contoh Colgate mana meleleh kat paha. Nak buat orang awang lah buat beg. Rupanya manusia lah betul. Dia mahu teknologi yang hebat. Kalau ikutnya kena. Tapi Nabi dah payah kot. Lama-lama dia rekomnya. Dulu isap daun, lepas tu buat pipe mu. Itu orang hebat. Apa dia hebat, boleh keluar isap. Tak ada meja tu, seketir gitu. Syurung lah bang ni. Lah vape lagi senang. Asap sampai trailer. Vape sampai trailer. Masa terkejut tengok nampak ni. Tak tahu lah bahaya tak. Yang tu serah pada ahli dia kesihatan. Kita bukan ahli dia. Tak mau urek tu. Mana abang kata dahsyat manusia macam tu. Jadi kalau ikutnya kena buat kerja sendiri. Hal dia buat boleh. Dia lambat semua dah. Handphone 3 biji. Dua biasa tak. 3 itu agak biasa lagi. 3 biji handphone yang dia buat main. Hak bini telefon hal lain. Tak boleh kan ni. Bini paksa, baik suami aku, tak ada apa. Hal lain, ada lagi 2 ni. Contoh, tak apa. Jadi nak sebut bahawa kita berwuduk dan sebagainya ini nak bagi mengelokkan amalan kita. Baik, habis apa tak faham tu. Jadi disebutnya sambungan dia ialah cuci bagi elok. Ada dalam kitab Fiqh Syafi'iyah. Dengar elok, saya nak baca nak beritahu hukum hakam. Dalam kitab Fiqh Syafi'iyah, Al-Fiqh Syafi'iyah, Nabi kita bersabda. Dia kata an Jabir, daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu.
Qala, dia kata Nabi bersabda, man akala sauma, siapa yang makan bawang, saum ni kita bawang putih, wal basala, dan bawang merah, masuk omsak. Sebab orang suka makan bawang mentah. Tapi yang jelasnya saum bawang putih baunya lama, bawang merah bawang besar tu kurang sikit, tapi ada juga. Yang penting bawang putih. Saya nak abang bagi bau dah ni. Bau bawang ni kuat sungguh. Yang ni tak payah kaji, biasa abang kan tahu lagi. Tangan kita ni kalau buat nasi goreng ke apa, bawang putih tu bau dia kuat. Lepas tu dia akan terbit peluh kita. Tempat terbit bau bawang ni tempat yang betul-betul terbit ketiak. Tak percaya balik ni. Lepas makan bawang, peluh elok, gabui tengok, cium tengok. Bau bawang yang kuat, tempat terbit dia. Dia buat keluar balik sisa itu. Tu kena mengaji nama dah. Buat ingat ustaz tak erti benar tu. Bila dia tak erti dah nak sebut sains tak erti lah. Ustaz mengaji tu ahli berkata ustaz tak kena teori sains. Tu bagi dia. Ustaz lain. Kau nak kata tak kena, dia pun tak kena. Tu yang saya bilang mengajar mahu kan. Doktor pun ada ni, doktor. Dan tak apalah. Nak kata senang abang kalau dia ada pun doktor ke MA ke, dia pun cerdik tak sungguh. Macam kita juga tak pernah. Dia betul-betul doktor. Orang sakit ni jangan tanya. Doktor pakar mana boleh tanya. Doktor pakar ni macam rumah betul pakar. Teka tu. Tak rumah teka tu. Saya tahu main apa. Rumah dekat tu kan ada lawayang tu. Betul lah tu mana? Itulah rumah pakar. Doktor pakar tanya, Pak Cik sakit apa? Hai, doktor tanya apa? Kalau Pak Cik buat betul letih ya. Doktor jangan tanya doktor. Saya main suruh doktor cari sakit saya. Dok saya habang doktor tu. Tu dia. Mengaji sampai ni mana? Moskow mana? Tanya sakit apa Pak Cik? Sakit rengkung. Dia pun tahu. Nganga mulut. Suluh. Merah dia tak. Dah habang. Dah habang. Dia tak suluh rengkung. Betul. Nak abang sungguh. Apa dia? Saya nak cerita. Ilmu kita terbatas. Patutnya doktor tu periksa tu. Ni demam 3 hari dah ni. Aida pening aja. Mampu dah tak. Tapi kalau kita tak tanya lagu tu, suruh teka, jangan ambil. Hasil ajar ni tu. Jangan ambil. Ustaz kata betul juga nak kena pergi buat. Kalau kita silap bagi ubat lain, letih. Kawan sakit lain doktor dia teka, dia agak-agak bagi ubat lain, balik makan. Tak tahu, tak jamin. Kena habaq ada ilmu tu melalui orang tu sakit, baru dia tahu sakit dia. Dia perantaraan namanya. Baik, saja saya nak habaq mengaji bagi apa? Kita ada cara fikir dia. Baik. Kadang ilmu itu ada pada orang lain sakit, ada pada pesakit ilmu itu. Adakah orang sakit? Orang yang tak sakit tak tahu. Itu dia. Baik. Kemudian habis. Jikalau tidak jadi berat, baik. Dia kata siapa makan bawang putih, wal basal, bawang merah, wal karras. Ada kuras. Kuras ni sejenis tumbuhan yang tidak dipastikan. Ada kata al-kurras ini daun kucai. Bahasa, tapi dia hurai dalam hadis ni, kuras ni sejenis selain bawang dan bawang besar, bawang merah tadi, dia hukum kuras, ini tumbuhan inilah disebut zaman kita tembakau. Nak abang aku tu jangan kata tak ada hadis lah, jangan mengaji bagi elok. Kemudian la fala yaqribanna masjidana, ketika itu busuk itu dia makan tu, jangan lagi ia hampir masjid kami. Nabi jangan main masjid, jangan main masa ada bawa makan, jangan main. Mereka ia suci bagi habis dulu dengan hukum bersiwak, bersugi tadi. Ambil kayu sugi, sebab kayu sugi ni kayu arak, al-aud, dua jenis kayu ni dia ada ubat semula jadi yang boleh menghilangkan bau kayu tu. Macam tu orang tanya kita, boleh tak kita bersugi dengan pelepah nyok? Boleh, tapi tak ada khasiat. Boleh belah bagi elok tu. Apa dia? Dia pelepah nyok.
Lepas sawit boleh, tak ada masalah. Tapi tak ada khasiat tu. Kayu ud dan kayu Arab itu dia ada ubat dalam tu. Baik, dia boleh menyucikan, bau-bau tu tak ada dah, dia apa, neutral, habis, tak ada apa. Baik, kemudian jangan hampir masjid kami. Pasal apa sahabat? Pasal apa Rasulullah? Pasal apa? Innal malaikata, Nabi ni dia tahu malaikat mahabang ada dia. Sesungguhnya malaikat bagi tahu tata'azza, malaikat amat tersiksa. Tersiksa dia dah. Bima yata'azza banu Adam, dengan apa yang dilakukan oleh anak Adam perkara demikian. Dia dah. Riwayat Bukhari Muslim, bukan dhaif hadis ni. Sahih hadis ni. Malaikat rasa tersiksa ni bukan dia kena siksa. Dia terasa. Dia berasa. Malaikat berasa hati. Kalau istilah kita manusia. Dengan perbuatan anak Adam, apa dia? Hak semayang bau tadi. Jadi nak sebut saya mudah ya. Saya kuliah mudah. Siapa yang isap rokok, tolong cuci mulut je nak sembahyang, supaya sebutan kalimat Allahu Akbar, Alhamdulillah, Bismillah, Sami Allah, Rabbighfirli itu keadaan mulut yang suci. Basuh bergelok je. Apa yang payahnya? Apa yang degilnya? Isap rokok, cuci bergelok. Dia tak hilang bau, carilah apa yang boleh hilang, belilah apa dah. Listerin raja kedai, kumuk tak kumuk juga, beli minyak isen. Saya jawab kenapa masalah. Beli minyak atar yang botol besar, mulut kumuk bayar wangi habis, tak ada masalah. Boleh minum tak? Itu tanya kesihatan. Kena abang tak? Bak wangi saja, tak kena minyak wangi, bagi hilang. Ulama dahulu bila tak hilang juga, mereka memepak beras. Mengaji apa pondok ada, dia ambil beras, dia pak, sebab boleh membantu hilang dia. Itu kaedah dia. Makan berpetai kan, pepak beras. Orang lama nama pepak beras macam tu. Baik, itu antaranya. Baik, habis yang tu. Ni baru nak pengenalan bab wuduk ni. Kemudian apa kita baca sambung dia. Bersugi itu penting. Cuci bagi hilang bau lah. Kalau tak elok, cuci dia. Perintah Rasulullah SAW itu nampaknya tidaklah wajib, tetapi tetap dari segi kemanfaatannya, dari segi kemanfaatannya adalah terlalu besar. Mengapa? Kerana seseorang yang di dalam sembahyang nanti berarti ia sedang berhadapan dengan Allah, sedang menyembah Allah dan sedang membaca kalimat-kalimat Allah. Saya bangga, alhamdulillah, Allah Akbar, dan suci adalah sangat perlu. Mulut yang busuk adalah mengganggu khusyuk dan tidak disukai Allah kerana menyakiti malaikat tadi. Kita ni kalau kita baca mengaji lah ni dalam tasawuf dan sebagainya, kita ni tak habis-habis sama manusia bersakit hati orang. Kat malaikat pun kita kena dengki juga kalau ikutnya. Tak sedap. Kita bukan tak menyakiti manusia, ke manusia itu macam kita buat, kita perli, kita pemain dia. Rupanya malaikat pun kita pemain juga. Tapi melampau sungguh kita ni. Apa dia? Orang yang busuk mulut ketika nak sembahyang, dia menyakiti para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong jaga kalau nak jadi hubungan kita elok dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi akal kat kita, fikirlah baik. Lafaz niat mengangkat hadas besar yang ni. Yang ni saja dia masuk tu. Dia biar tinggal ni. Dia biar niat Bak ada besar lebih. Hak yang dulu ni ditak belah ni. Patutnya ditak masa 24. Tabah. Wuduk tu iaitu cara apa dia wuduk? Iaitu cara menghilangkan hadas dengan mengikut peraturan-peraturan yang tertentu. Apa dia wuduk? Cara hilang hadas dengan mengikut peraturan-peraturan hukum yang tertentu. Yang ni wajib kena mengaji. Macam pagi ni. Baik, iaitu pada ta'rif lain sebut, apa dia ambil wuduk ni? Mengalirkan air ke sekalian anggota tertentu. Mengalir air. Ingat, mengalir air maknanya bukan sapu.
mesti air yang mengalir dan tanda mengalir ada menitik, walaupun setitik ataupun 3 titik dan sebagainya. Kalau sampai tak menitik langsung, tidak sah. Itu bukan nama mengambil wuduk, bukan nama basuh. Melainkan pada anggota sebutlah Quran tu hadis, sapu. Contohnya sapu ubun, sapu telinga. Telinga bukan basuh. Nanti kita mengaji berapa ramai salah ambil wuduk. Nanti kita akan baca. Hukumnya wajib bagi orang yang hendak mengerjakan sembahyang, tawaf dan sebagainya. Jelas? Wuduk ni wajib bila orang nak sembahyang dan tawaf. Yang lain tak wajib. Nak baca Quran tak wajib wuduk, tapi sentuh Quran wajib wuduk. Baca tak wajib, bismillah baca boleh, tapi nak menyentuh Quran wajib berwuduk. Itu dia. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala suratul Maidah ayat 6. Yang ni pada ni dalil petunjuk Quran tentang wajib wuduk. Ambil mana? Di sini. Ya ayyuhallazina amanu iza qumtum ila salati farsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Maknanya, wahai orang yang beriman, Allah seru panggil, wajib hukum dia. Wahai orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang, uraian dia fardu atau sunat sama aja, maka hendaklah basuh muka kamu. Ini mula hukum wudu yang Quran sebut. Pertama, hukum Quran hak wajib ya, sunat tak ada. Sunat adalah hadis, wajib dalam Quran. Bila kamu nak sembahyang, hendaklah basuh muka kamu. Basuh maknanya mengalirkan air hingga menitik. Faham tak? Muka kena mengalirkan air yang ada menitik, nama dia. Kemudian, dan dua tangan kamu hingga siku. Basuh juga hingga siku. Tangan sampai siku itu namanya wajib. Tangan saja sunat, tangan masih wajib. Wajib air dia mengalir dan ada menitik juga. Yang ketiga, dan sapulah. Lain hukum tu. Wamsahu, sapulah. Dan sapulah kepala kamu. Habis. Kepala kita panggil ubun. Dari depan, belakang boleh, tak ada masalah. Sebab tu dalam kitab kepala, selagi nama kepala tu itu tempat basuhan, tempat sapu. Sapu wuduk itu pada bahagian kepala. Kepala tidak kena syarat mengalir air. Tak boleh. Sapu sapu maknanya celup anggota, bekas air tu sapu. Itu hukum dia. Bau wuduk. Itu dia. Boleh tak ustaz sapu dengan benda lain saja, dia tak mau guna tangan dia tak? Sayang ayat maya, saya ambil senduk celup sapu, sah? Boleh. Ambil kayu tengah di kepala kita, boleh, sah. Ada orang lain basuh, tak ada masalah, orang lain sapu lah. Saya ustaz pakai selam kepala dalam kolah, boleh tak? Makruh, sebab menyalahi perintah. Sapu habis duduk selam apa? Ni nak ajar ilmu, ni kita ilmu yang kita mengaji. Kau nak ambil cara tak mengaji senang, tak ada masalah. Tapi nak ambil lesen tu kena belajar ikut peraturan. Mula-mula naik motor gear apa satu dulu, pergi sekat tolak gear 2, naik kampung tak ada masalah, hantar gear 4 tu boleh, tak ada apa, tak ada masalah. Janji berjalan, mengerang tak mengerang pasal lain aja, janji berjalan aja, betul ya. Baik, tabah. Kemudian baca sapu sebahagian biruusikum. Huruf ba itu ada makna dalam Quran ni. Ba itu sebahagian sikit. Kalau ba bin separuh, kena bagi 2. Cara sapu biru, bi itu sikit saja. Ambil ujung ni pun tak barah, ambil ujung ni boleh dah. Sapu dah. Baik. Wa arjulakum ilal ka'baini, dan
Ada. Dan basuhlah. Basuh pula. Tadi sapu. Dan basuhlah dua kaki kamu hingga ke buku lali. Saya baca dalam ayat Quran ni, tafsir di kitab ni, tafsir lengkap. Ada setengah Quran tafsir, dia kata, dan sapulah kepala kamu dan dua kaki kamu. Salah. Kaki kena basuh, bukan sapu. Mana ada tanda dia? Sikit dia. Orang mungkin tak perasan. Kau baca ayat Quran balik lah. Tapi siapa ada kitab, kalau ada slide tunjuk nampak. Iza qumtum ila salati, bila kamu nak semayang, faghsilu dengan ilmu wujuha, bari patah kena basuh, wa aidiyah, bari patah kena basuh, wamsahu biru'usi, kasrah kena sapu, wa arjula, basuh balik. Tu dia mengaji Quran, nama dia. Pada ayat ni tiap-tiap bari patah basuh, kasrah sapu. Ayat ni tu nak tahu hukum sapu dengan basuh. Ini kena mengajilah dalam bab Quran. Itu nak mengajar, kalau tak ada ilmu lagu ni memang tak sampai lah. Kena abang itu ada dalil yang kata kena basuh. Sebab tu baca Quran biru'usi wa arjula. Ikut wa arjuli. Kalau wa arjuli, sapu juga lagi. Tadi ayat dia wa arjula, arjulakum, balik pada depan. Saya nak abang ni, orang yang faham sikit ayat Quran ni, siapa yang kerja bagi undang-undang, dia akan tahu. Undang-undang kadang dia huruf di depan, maksud dia di ujung sekali. Orang mana huruf ayat ni kena boleh ambil tak, tak boleh ambil tak, barang dan sebagainya. Apa hak kata di ujung undang-undang? Orang undang tahu hampir dengan cara ayat Quran ni. Pasal baris ya, dia dah berbeza makna dan perintah. Pasal koma ya, pasal selis ya, berbeza perintah. Undang-undang nama dia. Baik, ayat dan dengan atau ya boleh menjadi hukum macam lain. Undang-undang. Baik, habis tu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda'a. Maknanya, Allah tidak menerima sembahyang seseorang daripada kamu apabila berhadas sehingga ia mengambil wudu. Sembahyang dia batal wudu, dia sembahyang juga, memang Tuhan tak terima, tak sah, sehingga dia ambil wudu. Ambil yang sempurna. Bahagian wudu, pertama wudu wajib, kedua wudu sunat. Ada dua apanya. Wudu wajib bagi orang yang hendak mengadakan semayang, tawaf dan sebagainya. Wajib berwudu. Wudu sama, tapi ada hukum sunat, ada hukum wajib. Yang sunat apa dia? Wudu sunat bagi orang yang hendak memperbaharui wudunya dan lain-lain. Dia nak baca Quran, dia nak mengaji, wudu dia sunat ya. Dia nak perbaru wudu pada wudu ada anak mayang, ambil lain. Ada syarat. Wudu tu digunakan sama sembahyang fardu atau sembahyang sunat, wudu tak batal. Pi mayang maghrib, mengaji, ikut kuliah. Insya wudu ada dah. Nak ambil dah. Sunat ambil lagi. Nama dia wudu sunat, nama dia. Yang lain tak ada lah dalam kitab ni. Tapi ada juga wudu yang kita tak adalah haram, makruh, tak elok lah. Apa dia? Ni saya nak tegur tang ni lah. Yang ni ilmu dia luar, tapi ada kaitan dengan mengaji. Jadi adat orang kahwin, bukan kahwin, akad nikah. Bila akad nikah, mereka buat satu majlis, ada pula resepsi tu, batal ayat semayang. Jangan buat lah. Dalam Islam, batal wudu ni sengaja batal, tak elok. Satu. Yang kedua, jadi haram perbuatan mereka. Mereka senang hukum. Apa dia? Sebelum nak batal wudu, lepas akad nikah dia, ni kita buat majlis batal ayat semayang sah. Tanya dulu, ayat semayang ambil dah. Tanya dulu. Ni anak terana ambil wudu dah. Darah ambil wudu dah. Kalau tak ambil wudu, sentuh mana pun, tak betul. Ambil bila? Majlis itu sia-sia. Tolong faham.
Ambil sembahyang dah. Apa ambil dulu? Bila ambil dulu, seeloknya jangan bagi batas, sebab keadaan ada wudu tu suci. Tak ada wudu tu hadas, tak elok. Berwuduk tu bagus. Jadi adat mempermainkan hukum tu. Tukar buat tu. Betul dah buat. Jangan ada kaitan dengan wuduk tu. Batal wuduk ke, tukarlah hak lain lah, buatlah nama. Kalau nak buat juga tak salah. Dia kat nikah dah, isteri dia, tak salah. Buatlah nama lain. Buat apa? Majlis kucupan mesra. Boleh? Ya, cantik tu. Mereka kata, kat hantar tu majlis kucupan mesra. Boleh? Tak ada masalah. Boleh nama apa lagi? Tuan-tuan, ada akal fikir. Jangan berwuduk ya. Sebab nampak tak bagus. Batal wuduk tak boleh, tak elok. Memang tak elok. Itu kat nama lain. Majlis apa lagi? Tambah lah dia selfie ni, boleh lah majlis muncung mulut. Boleh? Hak tu santai tu nama lah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita mengajak semua kata boleh kan. Lagi tak haram. Dah bini dia. Tapi tak melampau-lampau lah. Sebab tu kita ada peraturan larang akad nikah di masjid. Akad nikah di masjid dia suruh kerana nak bagi mereka tu ada mungkin wali yang kurang, dia main semayang dulu. Dia adalah syarat istighfar taubat tu. Itu kaedah dia. Nak bagi suci dia untuk dia jadi wali. Pengantin lelaki untuk terima keadaan suci. Itu je yang buat di masjid. Kalau ikut buat di rumah tak apa. Dia bertanya hukum sebagainya. Itu peraturan semasa nama dia. Tetapi bila buat jadi masalah pula ni, mereka ambil gambar atas mimbar. Kacau. Khotik jenoligan. Khotik tak boleh. Tak boleh mau, jangan. Mereka naik atas mimbar, ambil pula macam-macam. Duduk lukutu. Kacau atas mimbar. Tak boleh. Tak berlaku. Sampai turun tepi kain ampuan sembam. Tak sama. Bila sembam kepala pergi kat kan, tangan kat tu, kepala pergi kat dia buat sembahyang apa kat tu. Sembahyang belakang kiblat. Bukan sembahyang, tertemuan. Nak abang lagu tu. Ada juga jatuh. Tu dia teruja kan. Tak apalah. Baik, hikmah berwuduk. Membersih anggota. Yang ni baca hari tak apa, ni tak ada apa. Hikmah dah. Dapat menyegarkan badan. Dapat membersih kesalahan dan dosa. Yang itu penting. Wuduk ni hikmah besar ni apa? Cuci badan segak biasa aja. Menggugurkan dosa itu penting. Ayat semayang, siapa kerak ambil, kerak pula dosa dia hilang. Habis sentiasa tak ada dosa. Buat balik dosa ni, ambil wuduk, habis. Yakni dosa-dosa kecil namanya. Baik. Kemudian sikit lagi seminit dua. Fardu atau rukun wudu. Bab ni kena sambung pada siri akan datang. Dia tak habis panjang. Saya baca dulu huraian dia pada bulan depan. Fardu atau rukun wudu pertama, niat ketika membasuh muka. Niat dia sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Satu. Sahaja aku berwudu, besar. Boleh tu, antara dua tu, tak ada masalah. Tapi kita lebih masyhur dengan mengangkat hadas kecil macam tu. Yang kedua, baik, ketika mana? Ketika basuh muka. Faham dah? Ketika basuh muka, niat tu. Yang kena muka, niat. Berkekalan niat tu. Macam tu. Jangan niat dulu, tak boleh. Niat kemudian, tak boleh. Basuh-basuh lupa niat. Ulang lain. Niat serta basuh. Tu yang saya ambil kaedah tu. Orang duk betul niat terjun sungai, tak boleh. Terjun dulu serta niat baru sah. Ubah balik tu. Baik. Kedua, membasuh muka. Dua, rukun wudu basuh muka. Membasuh dari tempat tumbuh rambut di kepala hingga ke bawah dagu dan dari anak telinga kanan hingga ke anak telinga kiri. Allah buat kita ada tanda penanda. Telinga kita besar, ni anak dia. Ni macam batu nisa anak kanan kiri ni. Basuh wuduk, pastikan hak ni basah. Jangan tahu ni. Yang ni tanda dia kena basah. Telinga tak payah. Sini. Dua belah. Ambil kau ni sampai ni. Anak telinga tempat wuduk. Berata. Ini untuk bujuk muka. Panjang muka, tempat tumbuh rambut.
Dia apa? Bukan tempat rambut, tempat tumbuh. Rolik tumbuh rambut itu. Tak apa, bukan kita nak abang. Tak kedek orang yang memang ada rambut contoh dia. Mau nak abang? Jangan duk main melawak. Tempat tumbuh rambut orang biasa. Tengok mereka. Itu kawasan dia. Tak payahlah ambil marker pen tanda. Abang tu. Ni ambil tanda pula. Tak payah. Pada uruf manusia biasa. Tempat rambut. Bagi orang yang mungkin rambut dia manusia, umur dia berubah. Jadi tempat tumbuh rambut rolik manusia macam tu. Sama lah kan. Yang kata apa takbir ihram tu, bawah cuping telinga manusia biasa. Pi belah Sabah apa yang dengar lagu tani. Kacau. Ustaz ngajak kena ubah hukum fiqh. Dia kata tempat cuping telinga. Ustaz betul kau ni? Telinga dia betul ni. Tu dia. Tu hak yang apa? Veteran tu. Telinga ni hak veteran, hak muda beza. Hak veteran tu kira agama kuat tu, telinga tu ni. Gantung pada dia tu. Pada dia tu. Kiranya kalau sebentar ni kira anak cucu boleh buat nui yang kata. Kata dia. Sampai teratur lah punya hebat manusia ni. Tak tahulah. Ubah cerita Allah Ta'ala macam-macam nak buat identiti. Identiti nama dia. Tak apa. Baik, rambut baik hingga ke bawah dagu. Baik, tengok nak atas tempat tu rambut. Bawah dagu. Bukan ujung dagu. Bawah dagu tak mana? Bawah ni. Ni nak hurai tu. Kan tulang dah ni. Kalau orang bila lembu tahu, dia boleh lepas ni. Tulang ni nama dia wajib besar. Ni. Sampai ni. Uduk. Nak mudah tak usah. Duk pergi rasa uduk tang mana tulang. Tak payah. Mudahnya apa dia? Sampai halqum. Besar. Jangan macam ni. Tak sah. Masuk. Sampai halqum. Tu dia. Uduk. Lelaki perempuan. Sampai sini yakin dah kata bahasa bawah. Dia kata lah, kalau ambil begitu je, tak kena tulang-tulang ni, rahang ni, tak sah wuduk dia. Tu dia. Habis. Sampai telinga ni. Telinga ni, anak telinga ni kena ni. Baik. Yang ketiga, membasuh kedua belah tangan hingga siku. Dua belah tangan, ujung jari sampai siku ni. Sunat bagi lebih, kena abang ada ujung siku. Kena sampai ayam. Dengan meniti ayam. Baik. Kalau tangan dia tumbuh, tangan ni tangan sampai siku, tumbuh di sini, wajib basuh. Tangan dia tumbuh 3. Macam bawa kereta tu. Dah abang hukum ya. Ngaji kita. Tak ada benar abang hukum. Kalau takdir tumbuh tangan yang baru, ada 3 tangan tu, banyak tangan, semua wajib basuh. Tetapi kalau tumbuhnya selepas siku, tak wajib basuh. Tangan ada 3 lagi tangan ni, tak wajib basuh. Walaupun 3 boleh guna. Suap nasi semua, lauk ambil tangan lain. Hebat. Tangan 3, lauk tangan lain, nasi tangan lain. Hebat orang tu. Tak wajib basuh kerana tempat tunggu dia bukan di kawasan tangan, di lengan. Tak wajib. Itu nak buat hukum mengaji. Tu fiqah mengaji, seronok mengaji fiqah. Seronok perbahasan hukum. Baik, yang tu habis. Kemudian yang keempat, menyapu air ke kepala. Sapu bukan basuh. Kepala sama ada menyapu sebahagian kepala atau sebahagian rambut yang ada dalam ruangan kepala. Pendapat maksudnya seorang-orangnya rambut 3 helai. Sah dah. Rambut tak apa dah. Dia pakai kepia hitam. Pakai sampai telinga, tutup. Rambut dia kepia hitam, ada lubang kat atas tu. Rambut keluar 3-4 orang. Basuh rambut tu sah. Hukum fiqah sah. Yang elok kena kulit kepala. Jadi sama ada dia sapu atas ataupun dia pakai sobat, nak buang tak mau dah, dia celup air, dia selit dalam tu. Lagu tu. Celup pula, selit dia. Sah hukumnya. Sebab dia bukan kaedah basuh, kaedah sapu. Tu dia dalam bab wudu. Habis dah tu. Saya rasa dalam bab basuhan tu, bab sapu sebahagian kepala ni, itu antaranya. Jadi orang tua-tua betul ubun, ada sebab. Ubun tu betul lah, bukan dalam kitab. Kepala mana-mana hak rambut, belakang boleh. Pasal apa ubun?
kerana di ubud ini biasanya tempat had rambut. Pasal ada syarat dalam kitab, siapa rambut panjang dia sanggui rambut dia. Orang puan sama, dia basuh atas sanggui, dia tahu usah ajak boleh, sapu sanggui boleh, sapu rambut. Bila lepas tu yang kena ayak tu duduk di sini, keluar dari kepala. Yang ni nak ambil syariat. Orang lelaki-lelaki yang duk kata sunnah rambut panjang, saya tak terima. Panjang mana saya tak terima? Taruh ni dia punya rambut panjang. Dan nak taruh itu pasal dia. Dalam bab wudu ditegah. Dia kena nak bagi elok basuh ubun. Bila ubun, rambut panjang mana pun biasanya akan kena bahagian kepala. Itu hukum dia. Itu dia. Orang rambut rintin, dia basuh atas rambut. Bila tarik rambut tu sampai tahun ni, tak sah. Dia mesti bahagian rambut dalam had kepala. Tarik pun duduk dalam lingkungan kepala. Yang tu cara dia. Jadi mudahnya ubunlah pilihan ulama. Habis. Kemudian yang kelima, membasuh kedua belah kaki hingga buku lali. Kaki sampai buku lali, tumit jaga. Sebab biasa orang wudu dia akan tak atas men. Maka dia basuh di atas. Ingat di ujung ni terhalang ayak tu. Dia kena angkat. Basuh. Paling baik angkat lagi sebelah. Basuh sebelah tu. Angkat sebelah. Basuh sebelah. Tu yang setengah masjid dia buat apa? Batu tu. Duduk tu senang. Hak yang masuk saya berdiri kena angkat lagi. Baru rata habis. Kalau dia pacak tumit lagu tu, kalau dia tak basuh di depan tumit, maka tidak sah. Wudu akan terhalang ayak tak sampai walaupun sikit. Tolong jaga tu. Dan saya sebut, nanti kita baca lagi lah. Cukup apa dekat tu. Apa basuh kaki pula sunat sebelah-sebelah. Basuh dua belah ada ketika tidak sah. Kalau dia basuh belah kanan, lajak kiri memang tak sah. Kerana yang kanan tu ayak dia jadi mustamal. Kata sah. Kalau basuh ke arah depan dengan belakang ke depan, itu mungkin sah. Kalau basuh kiri ke kanan, kanan kiri tak sah. Sebab kena mutlak jadi musta'man. Kena mutlak jadi musta'man. Tak sah sebelah. Jadi kaki yang paling baik basuh sebelah-sebelah. Ni yang kata pengajian namanya. Maka yang akhir tertib mengerjakan wudu ikut susunan. Apa dia? Dulu didulukan, kemudian dikemudiankan, kena mengaji dulu. Dia kata boleh ikut kira basuh sudahlah. Saya nak ambil wudu malam ni, hari ni kaki dulu. Lepas tu basuh muka, lepas tu basuh tangan siku. Dia ubah orang dia ikut suka saya. Jangan cakap begitulah. Kita tak urai banyak lah. Nanti ni bila Allah Ta'ala kata sah, Allah kata ikut suka aku, pula. Jadi tak mau lagu tu. Kita kat semalam tu nak abang bagi bahawa ikut tertib dulu didulukan, kemudian dikemudiankan. Baik, cukup untuk hari ini. Kita akan sambung bulan depan sunat wudu. Apa dia? Sunat ni nak menyempurnakan wudu bagi elok. Kalau tak ada sunat ni, kemungkinan belum sempurna wudu. Tidak ada lah teman balik kita akan baca lah. Bila wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan tak? Tak ada, no? Lajak sikit ni. Baik, mudah-mudahan sama-sama kita dirahmati Allah. Allah turunkan sihat pada kita berpanjangan. Azamlah untuk kita menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli an-nar walhamdulillahi rabbil alamin.